Kita ucap terima kasih, terima kasih. Kalau puji comelnya mung ni. Awak tu kalau nak suruh belanja ia lain macam sikit. Maksudnya bila sebut bahagia, kita buatlah rasa tu bahagia, senyum molek. Kita tahu semua orang ada masalah. Macam-macam masalah, jangan bawa masuk dalam dewan ni deh masalah tu. Kita letak luar. Kalaulah kita duk heret mana-mana beban masalah kita ni, kita dah nampak jalan keluar. Ni air ni kan, kalau saya duduk bawa, saya duduk buat gini ni. Kalau 1 minit, lengah dah. Lengah. Kalau 5 minit, kau lengah. Kalau sejam, agak-agak kan keren. Kalau sehari, gana tak kalau saya buat sehari gini. Boleh terus teruk, orang kata. Maksudnya terus keren, memang dah boleh. What perlu saya buat ialah letak, betul tak letak? Gitu juga ujian dan masalah dalam hidup kita. Bukan Allah suruh erek pergi mana-mana jadi beban tak bau. Tengah makan duk bawa masalah, tengah tengok TV duk bawa masalah. Pergi mana-mana bila orang tanya apa khabar, ginilah masalah dah habis-habis. Mana-mana duk bawa ke masalah. Mu apa khabar? Hidup lagi ni. Kalau dah hidup dah ada dah ni. Ada orang tanya apa khabar, sehat tak? Kalau tak sehat tak siapa? Dia jawab gitu. Nampak tak banyak masalah? Allah bila beri kita ujian masalah bukan nak suruh kita bawa beban siapa, pergi ke mana-mana bawa semua. Tapi Allah minta kita letak serah kepada Dia. Minta tolong dengan Allah. Hari ni kalau boleh faham perkara ni sepah, comel hidup kita lepas ni. Molek hidup kita insya-Allah. InsyaAllah siapa yang nak hidup dia berubah, kena berubah cara dia berkomunikasi dengan Allah, cara dia berhubung dengan Allah. Sebab kita ni terlalu banyak online dengan manusia sampai offline dengan Allah. Masa semayang pun duduk online dengan dunia lagi. Nampak macam sembah Allah tapi hati menyembah dunia. Macam tengah cakap dengan Allah tapi fikiran duduk mikir pasal dunia tak habis-habis. Sebab itu kita kena ubah beberapa perkara supaya hidup kita dapat pertolongan dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi nak tanya khabar lagi sekali, buat cara yang sama tadi. Janganlah duduk mikir nak buat mana dulu, atas ke depan ke, tengok saya je. Kan gambar besar tu kan? Betul tak? Okey, saya tanya ni percubaan ni. Kita biasanya 100 kali baru jadi. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Cinta Allah. Serentak dengan saya. Cinta Allah. Cinta Rasulullah. Cinta Al-Quran. Bahagia. Okey, subhanallah. Kali terakhir, ngalah boleh? Okey, buat dengan semangat, jawab dengan kuat. Buat betul-betul masa bahagia senyum. Wah, atas tu saya nampak tu muka ketat tu. Mungkin dia kata nak ceramah-ceramah je lah ustazah, main pula. Suka ni main-main gini ni. Tiba-tiba rasa bahagia dah. Okey. Wahai para muslimah salihah, perhiasan terindah dunia. Wahai para wanita salihah, bakal bidadari di syurga Allah sekalian. Amin. Wahai para wanita yang kuat, yang tabah, yang hebat menghadapi setiap ujian dan cabaran daripada Allah. Wahai para wanita insya-Allah yang dimurahkan Allah rezeki yang barakah. Wahai para wanita salihah yang sentiasa bersangka baik dengan Allah, bersangka baik dengan manusia. Amin. Wahai para wanita yang bahagia di dunia dan di akhirat. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Subhanallah. Rasa nak tepuk dah. Tepuk-tepuk kuat. Subhanallah. Itulah sebenarnya 3 sumber bahagia dalam hidup kita. Kalau kita tak ada benda lain dalam hidup kita, ada hati kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran, kita tetap bahagia. Tapi kalau kita ada semua dalam hidup kita tapi dalam hati tak ada cinta kepada Allah,
tak ada cinta kepada Rasulullah, tak ada cinta kepada Al-Quran, hidup kita menderita. Ada satu kisah, seorang wanita, masa tu saya ceramah, saya ngajar di satu tempat. Memang saya ngajar 2 minggu sekali, cerita kat Negeri Sembilan lah ni. Kawasan kampung, kawasan orang situ Noreh Getah. Saya tengah ngajar-ngajar, marilah seorang wanita bawa anak kecil, berpeluh-peluh dia. Kemudian dia pun marilah. Lepas habis saya ngajar, dia mari. Dia duduk tepi motor dia, berlubang dah. Tempat duduk tu berlubang. Motor buruk, tempat duduk berlubang. Dengan berpeluh-peluh tu dia mari. Umur dia lebih kurang 40, muda lagi lah, bukan tua sangat. 41, 42 gitu, ada anak kecil. Kemudian dia mari, dia kata, Ustazah minta maaf. Bila Ustazah mari ngajar sini, saya akan mari lambat. Sebab saya Noreh Getah. Jadi lepas siap saya noreh-noreh, saya akan segera sedaya upaya. Tapi saya busuklah, saya nak peluk Ustazah pun saya malu. Sebab saya peluk-peluk, saya mari lalu. Kemudian dia pun cerita kepada saya, Ustazah, saya nak tanya Ustazah ni, soalan ni. Saya ni, Ustazah, suami ada tapi suami tak bertanggungjawab. Suami tak kerja, tak apa. Anak ada 4 orang. Saya ni orang susah, hidup susah, miskin. Saya nak tanya soalan Ustazah. Saya kalau saya mayang, saya akan nangis. Kadang saya nangis kuat Ustazah. Sampai gegor-gegor badan saya. Sampai saya macam kadang berbunyi, saya akan menangis bersungguh-sungguh. Lepas tu saya tanya dia, kenapa nangis bersungguh-sungguh? Saya tak tahu sebab apa. Tapi bila saya semayang, saya rasa rindu pada Allah. Bila saya semayang, saya rasa rindu kepada Rasulullah. Saya rasa sayang sangat Allah pada saya. Saya rasa dekat dengan Allah bila semayang. Bila dia tanya saya soalan tu, saya buat nangis. Sebab apa? Saya kata, Kak ni Allah uji dengan Allah tak beri bahagian dunia, tapi Allah beri bahagian akhirat. Kak bila semayang boleh nangis dengan Allah. Kak boleh semayang, boleh rasa rindu sayang kepada Allah. Benda ni benda yang sangat mahal. Hanya sedikit sekali manusia yang dapat rasa nikmat bila semayang boleh jadi gini. Lepas daripada cakap-cakap gitu gini, kita ni rasa gana. Bila orang cerita masalah hidup susah, kita rasa macam dia harap nak bantuan daripada kita. Sangka saya masa tu. Lepas tu bila dia cerita-cerita, saya kata, dok batal semayang Kak. Selagi mana tak keluar suara yang seumpama keluar beberapa perkataan yang boleh difahami. Tapi kalau nangis, macam kita panggil sok-sek. Nangis bunyi sikit-sikit tu, dak batal. Dia kata, leganya Ustazah, saya takut saya mayang batal. Lepas tu kita ni dah cakap-cakap, saya nak balik, dia pun nak balik. Kita nak olor lah sikit piti. Adalah berapa, dak banyak, kita pun selit. Dia terus pulang balik pada orang susah, orang miskin ni. Ustazah salah faham. Ustazah ingat saya harap piti Ustazah ke? Saya harap kepada Allah saja. Saya syukur dengan kehidupan sekarang. Walaupun Allah uji saya dengan suami gitu, kami hidup susah. Makan pagi ke air pagi. Saya syukur, saya cukup apa yang ada. Allah bagi saya tak pernah kurang. Allahu Akbar. Maksudnya, walaupun kita tengok dengan motor buruk, tempat duduk tu pun dah berlubang, dah koyak. Anak mari ngebeluah dengan baju buruk. Dia sendiri pun baru balik daripada Noreh. Tapi Allah berikan dia kekayaan yang sebenar dalam hati. Iaitu hilang rasa cinta kepada dunia. Dan dia tak heran pun dengan piti. Dia tak heran pun sebab Allah bagi dia nikmat. Bila bersama dengan Allah boleh nangis. Kita ni wah hidup serba cukup. Walaupun kita orang susah, mungkin rumah kita selesa, cukuplah boleh duduk. Tidur atas tilam empuk, makan kenyang, mungkin tak sesusah macam ibu tunggal ni. Ibu walaupun ada suami tapi macam tak ada suami ni. Tetapi kerana dalam hati dia ada cinta kepada Allah, ada cinta kepada Rasulullah, ada cinta kepada Al-Quran, Allah beri dia rasa bahagia yang luar biasa. Dia boleh kenal Allah melalui jalan tersebut. Kita macam mana? Berapa lama dah kita dah nangis atas tikar sejadah sebab rindu kepada Allah. Nangis sebab ujian Allah dah pelik. Semua orang boleh nangis. Bila kena caci, kena maki, kena kata nangis sosek-sosek, akak tangan, ya Allah, sedihnya ya Allah. Waktu tak heran. Menangis kerana ujian Allah itu biasa.
Yang susah adalah menangis kerana Allah semata-mata, bukan kerana sedih dengan ujian ataupun rasa sakit dengan ujian, bukan. Sebab itu Nabi SAW bersabda, air mata, dua mata yang menangis kerana Allah, la tamassahu narun abada, tidak akan disentuh oleh api neraka Allah selama-lamanya. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi kita ni nak kembali semula kepada tajuk kita, Masya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan dapat sikit daripada kisah wanita tadi tu. Sebab apa dia bahagia walaupun kita nampak hidup dia susah, dia menderita, tapi rupanya dia tak menderita pun. Dan saya pernah jadi saksi, bila dia mari, saya mari lambat sikit, dia ada hari dia mari awal. Bila dia semayang duha, kawasan masjid tu yang tempat saya mengajar tu, kita kuliah berkitab situ. Jadi 2 minggu sekali saya pergi. Jadi bila ada sekali tu semayang duha di luar masjid, bukan luar, di bira tu, saya boleh nampak macam mana bila dia semayang air mata basah sampai kain semayang tu basah. Bila mari duduk, saya kata, ya Allah, Kak ni bukannya dia nangis sebab ujian Allah, tapi dia kata tak tahu jadi sebab rasa rindu, rasa Allah sayang, rasa tak sabar nak jumpa Allah. Gitu, bukan tak sabar nak mati, cuma bukan nak mati, tetapi sebab dia rasa tak sabar nak jumpa dengan Allah, rindu dengan Allah dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kita nak cerita sikit tentang Ummul Mukminin kita ni, iaitu Sayyidatina Aisyah. Suka saya nak sebut lagu ni tentang ibunda kita. Nak cerita tak boleh lama, tak boleh panjang. Tu Gana tu duduk kat pintu, duduk cacang tu, macam mana ya? Sebenarnya kan kalau duduk atas petah ni pun boleh. Saya banyak juga duduk sini ni, depan ni meh. Saya banyak pergi tempat, bila time duk muak, duduk atas petah sama. Tapi duduklah maksudnya. Okey, Gana boleh ke berdiri tu? Tu lama berdiri tu ha. Oh, urat gining ha. Duduk daripada tadi sejam lebih dah berdiri. Subhanallah, hebat. Boleh tu anugerah tu, ibu yang berdiri lama. Subhanallah, Allahu Akbar. Biasanya bila kita sebut pasal Aisyah radhiyallahu anha, waktu rakam dalam minda kita cerita-cerita ibunda kita Aisyah ni seorang yang cemburu, wahai cemburu, sekian-sekian. Sebenarnya kadang-kadang tu cerita kecemburuan Aisyah ni lebih dibesarkan daripada kehebatan Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita tahu Aisyah adalah isteri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang Sayyidatina Fatimah kepada Rasulullah. Sebab apa? Isteri-isteri Nabi ni dia kumpul sama-sama dia. Ada semua isteri Nabi sedang berkumpul. Mereka rasa tak puas hati. Sebab apa? Sahabat-sahabat Nabi ataupun para pembesar, bila dia nak beri hadiah, nak beri sesuatu, dia tunggu giliran Rasulullah di rumah Aisyah. Faham tak cerita ni? Okey, ada notis benda tu. Bismillah. Kita akan datang sampai bila-bila masa. Jadi kat kira Ustaz Azhar nak kepada MC, kita akan bagi him untuk stop. Okey, boleh. Okey, sekejap. Ni YB speaker nama siapa? YB speaker nanti saya maklum balik yang terbaik ni. MC akan maklum. Okey, beres. Ada rahsia. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya ulang balik cerita tu. Sahabat Nabi, para pembesar, bila nak pilih hari, nak beri hadiah ataupun nak pergi jumpa Nabi, ataupun nak beri apa-apa daripada orang dekat ataupun orang jauh, mereka akan pilih hari Rasulullah berada di rumah Sayyidatina Aisyah. Sampailah isi-isi Nabi rasa tak puas hati. Bapa bila nak mari hadiah, mari pembesar, tunggu Rasulullah berada di rumah Aisyah. Jadi mereka kalau boleh nak berlaku adil. Jangan pilih-pilih rumah. Biarlah ketika berada di rumah isteri lain pun, pembesar ke orang nak bagi hadiah ke apa, tetap beri juga. Tetap mari juga. Bukan tunggu nanti hari rumah Rasulullah di rumah Aisyah. Lalu pendek ceritanya, isteri-isteri Nabi ni berkumpul. Lalu dia panggil siapa? Fatimah. Wahai Sayyidatina Fatimah, kamu adalah anak kesayangan Rasulullah. Sampaikanlah pesanan kami para isteri-isteri Nabi ni kepada Rasulullah tentang kami tak puas hati perihal berkenaan dengan Aisyah ni. Macam pilih kasih ni, melebihkan Aisyah dan sebagainya.
Kemudian apabila Fatimah pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku mewakili isteri-isterimu ya Rasulullah. Kemudian Sayyidatina Fatimah ceritalah, sampaikanlah apa yang isteri Nabi suruh royak kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah berada di rumah Sayyidatina Aisyah. Kemudian apa yang Rasulullah jawab? Wahai Fatimah, anak kandaku, adakah kamu mencintaiku wahai Fatimah? Ya benar wahai ayahku, sudah tentu aku mencintaimu. Sekiranya kamu mencintaiku wahai Fatimah, maka cintailah orang yang aku cintai. Allahu Akbar. Nabi pertahankan Aisyah di depan anaknya. Kalau kamu cintakan aku, tolong cintai Aisyah, kerana Aisyah adalah orang yang aku sangat cintai. Kemudian Rasulullah sebut dalam sabdanya, tidak pernah wahyu turun di mana-mana rumah bersama dengan isteri-isteri aku melainkan di rumah Aisyah. Maksudnya wahyu ni memang ada turun di lain-lain banyak tempat. Ada dalam perjalanan, ada bersama dengan para sahabat. Tetapi apabila wahyu nak dipilih turun di rumah Rasulullah, hanya dipilih ketika Rasulullah bersama dengan Aisyah. Ketika Rasulullah berada di rumah Aisyah saja, ketika itu wahyu turun. Bila dalam perihal berkaitan dengan wahyu nak turun di rumah Nabi SAW. Kalau kita kaji kelebihan Aisyah, Aisyah kita tahu bernikah di umur sekian, bersama dengan Rasulullah umur sekian. Kalaulah para orientalis, orang kufar, orang musyrik, orang munafik contohnya, menghina Nabi, dipanggil Nabi ini pedofia, ataupun lelaki yang memberikan penghinaan ataupun ambil kesempatan menzalimi kanak-kanak. Kalau hari inilah kita dengar cerita, ada seorang lelaki umur 53 tahun, 52 tahun, 51 tahun, bernikah dengan kanak-kanak umur 8 tahun. Apa pandangan kita? Mesti sudah tentu pandangan kita sangat buruk. Maksudnya kita kata apa ni, orang tua ni nikah dengan budak-budak ni sekian-sekian ni, nikah dengan orang budak umur 9 tahun, 8 tahun, kita kata pendinasan dan sebagainya. Tapi benda ini dah terjawab lama oleh para sejarawan dan sebagainya, alim ulama kita. Di sekitar zaman tersebut sekian-sekian budaya, sekian-sekian. Tetapi secara kesimpulannya, apakah hikmah terbesar Sayyidatina Fatimah bernikah dengan Rasulullah begitu awal? Rasulullah mengenali wanita daripada zaman kecil, zaman remaja, sampailah zaman dewasa. Dan Sayyidatina Aisyah dibesarkan di rumah kenabian. Sebab itu Aisyah paling tahu tentang akhlak Nabi, tentang apa yang Nabi suka, apa yang Nabi tak suka. Dan kita tahu ibunda kita Aisyah adalah perawi hadis yang terbanyak, menghafaz Al-Quran, pakar ilmu, pelbagai jenis ilmu, termasuklah ilmu sains ataupun ilmu kedoktoran. Aisyah kita ni, ibunda kita ini, pakar daripada ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tasawuf dan pelbagai ilmu lagi. Allahu Akbar. Sebab itu bila ibunda kita membesar di rumah kenabian, Nabi yang besarkan dia sendiri. Bagaimana Nabi tunjuk akhlak bila dengan kanak-kanak. Bila satu ketika Rasulullah balik, tiba-tiba kawan-kawan Aisyah pergi bersembunyi, bawa lari mainan-mainan yang dia main dengan Aisyah, dia bawa lari. Kemudian bila Rasulullah nampak kawan-kawan Aisyah nusuk, Rasulullah pun panggil, keluarlah kamu, keluarkanlah permainan kamu dan sambunglah kamu bermain dengan Aisyah. Maksudnya Rasulullah bila tengok budak-budak tengah main, termasuklah isteri dia, Rasulullah bukan suruh berhenti. Rasulullah duduk bersama, Rasulullah kata main. Sebab mengikut fitrah. Allahu Akbar. Satu ketika Sayyidatina Aisyah kan masih kecil, dia tengok ada persembahan. Lalu Rasulullah pun akad Sayyidatina Aisyah berada di belakang, jadi pipi duduk tepi pipi. Kemudian sebab apa Aisyah tak nampak, dia telunjuk-lunjuk kepala. Rasulullah pun akad duduk belakang, lalu pun letaklah dagu di atas bahu Rasulullah. Jadi pipi bertemu pipi. Kemudian Rasulullah tanya kali pertama, wahai Aisyah, sudah dah ke tengok? Belum lagi ya Rasulullah. Lama tengok, Rasulullah tanya lagi, macam mana wahai Aisyah? Cukup tak lagi? Belum lagi ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Lepas tu Nabi biarkan. Lalu Aisyah kata, sebenarnya aku bukanlah rasa puas ataupun tak puas lagi tengok persembahan, tetapi aku ingin menunjukkan bagaimana Rasulullah melayaniku, bagaimana akhlak Rasulullah dengan isteri ataupun dengan anak-anak, dengan kanak-kanak.
Layan dengan sabar. Walaupun Rasul tanya berapa kali, bukannya Rasul marah. Kalau kita gana cukup dah, dah lagi, cukup dah, dah lah tu. Mungkin bila tanya acak-acak marah dah lah. Allahu Akbar, subhanallah. Tapi yang kita harus faham tentang Sayyidatina Aisyah ni, dia wanita yang sabar, wanita yang kuat, wanita yang tabah, wanita yang kuat bersedekah. Allahu Akbar. Wanita yang bijak sampai menjadi rujukan para sahabat. Ada perempuan, ada wanita ibu tunggal suka tanya saya, Ustazah macam mana Ustazah, saya sedih lah hidup saya gini. Dolah orang dah suka, dolah orang suka kata ke saya menjual produk laku, orang tak mau beli, sekian-sekian. Ada juga wanita yang bertanya, Ustazah kami dah bernikah lama tapi tak ada anak. Saya suka jadikan Sayyidatina Aisyah sebagai contoh. Sebab Aisyah adalah ibu tunggal yang kematian suaminya wafat, iaitu Nabi Muhammad SAW wafat ketika umurnya 19 tahun. Ketika umurnya 19 tahun, muda sangat Rasulullah wafat. Maksudnya sempat hidup dengan Rasul lebih kurang 9 tahun lebih. Ataupun ada riwayat kata lebih kurang 10 tahun je sempat hidup dengan Nabi Muhammad SAW. Saya nak tanya, agak-agak ibunda kita Fatimah Aisyah ni, dia teringin tak nak ada anak dengan Nabi Muhammad SAW? Sudah tentu teringin. Seorang wanita anak dara, siapa tambah kalau ada anak bersama dengan seorang lelaki yang terbaik paling mulia. Tapi ibunda kita Aisyah diuji dengan tidak ada anak bersama dengan Rasulullah. Tak mengandung, tak ada zuriat dengan Rasulullah SAW. Kemudian bila dia jadi ibu tunggal, dan saya suka nak cerita juga berkaitan ibu tunggal, saya teringat leru kita kait dengan ibunda kita Khadijah. Sayyidatina Khadijah ketika dia jadi ibu tunggal, dia diberi gelaran At-Tahirah, diberi gelaran Ratu Mekah. Padahal ibu tunggal ni, janda ni, diberi gelaran wanita yang suci. Zaman Sayyidatina Khadijah diberi gelaran At-Tahirah, ketika ini kaum wanita ditindas, dihina. Anak-anak yang lahir perempuan dikuburkan hidup-hidup. Maksudnya bukan keadaan ketika itu wanita berada di tempat yang tinggi tak. Tapi ketika itu wanita Arab Jahiliyah ketika itu menghina wanita, jadikan wanita hanyalah barang yang boleh dialih-alih, dipindah milik. Kalaulah ada ibu dalam rumah tu, ayah dia meninggal, bapa ni boleh wasiatkan isteri kepada anak-anak untuk dijadikan hamba. Maksudnya wanita tak ada kedudukan. Tetapi ibunda kita Khadijah diberi gelaran Ratu Mekah dan juga At-Tahirah. Ramai lelaki-lelaki pembesar meminang ibunda kita. Ramai lelaki-lelaki yang baik cuba mendekati Sayyidatina Khadijah. Ini perlu jadi iktibar kepada ibu-ibu tunggal ataupun wanita-wanita yang kematian suami ataupun balik. Yang suka bertanya, Ustazah kenapa orang suka fitnah saya? Kenapa orang suka kata-kata saya sekian-sekian? Mungkin kita tidak menjaga diri kita sebagaimana Sayyidatina Khadijah menjaga dirinya. Kalau kita baca peribadi ibunda kita Khadijah ketika jadi janda, dia sangat menjaga bab pergaulan. Dia jaga ikhtilat, dia jaga diri dia, kaliber dirinya. Dia juga wanita yang sangat cerdas. Begitulah kita tengok kisah ibunda kita ini sampai jadi wanita usahawan yang terbaik. Ketika itu wanita tidak diberi peluang dan sebagainya. Allahu Akbar. Maksudnya ibunda kita Sayyidatina Khadijah, walaupun dia jadi janda ketika itu, dia pandai bawa diri. Dia jaga dirinya, ikhtilat dan sebagainya, pergaulan. Dia jaga auratnya sampai lelaki tak mudah nak ambil kesempatan kepadanya. Sampai lelaki tak mudah nak pandang remeh kepadanya dan sebagainya. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi kalau kita tengok sifat ibunda kita Aisyah, muslimin muslimat sekalian, dia orang yang sangat banyak ilmu dan sibukkan dengan ilmu. Ada orang tanya, Ustazah macam mana, saya sedih lah, saya tak ada anak. Saya kata sibukkan dengan ilmu. Pergi banyak kuliah, pergi banyak dengar, sekian-sekian. Ada beberapa orang mari jumpa saya balik, dia kata, Ustazah, Alhamdulillah, sejak saya buat, saya pergi banyak hadir kuliah, hanya hadir ceramah, hadir majlis-majlis ilmu, saya tak tahu macam mana, tapi rezeki jadi cukup. Rezeki tak pernah kurang, datang daripada sumber yang tak disangka-sangka. Saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW yang kadang-kadang kita ni, ibu-ibu tunggal contohnya,
Umumlah kepada sesiapa. Kita fikir nak ubah cara hidup adalah dengan melalui berniaga. Memang betul. Berniaga ataupun kerjalah apa pun. Maksudnya dengan kerja keras. Kita lupa di sana ada banyak hadis-hadis Nabi cerita tentang bab jalan-jalan rizki, tapi daripada bukan jalan dengan kerja keras mencari rizki, tapi rizki itu datang daripada sumber yang tak disangka. Hadis Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mencukupkan baginya rizkinya. Hadis yang sahih. Nabi bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, suka cari ilmu, hadir majlis ilmu, Allah akan menjamin baginya kecukupan rizkinya. Ada ramai juga orang lelaki, saya dulu kerja perunding cara kan, orang lelaki suami datang ngadu, ustazah masalah rumah tangga gini-gini. Puncanya sebab apa? Hidup susah miskin. Balas semua dengan isteri, anak-anak nak pergi sekolah pun tak ada PT sekian-sekian. Saya kata, encik, saya tak tahu macam mana. Kalau saya nak bantu secara berterusan, saya mungkin boleh tulis surat, kita hantar kepada sebelah ni Majlis Agama Baitul Mal, supaya disokong encik dapat bantuan sebab encik hidup susah sangat. Tetapi encik nak tak bantuan seumur hidup? Naklah ustazah, bantuan seumur hidup. Orang puan pun saya tanya soalan sama, nak tak bantuan seumur hidup? Siapa tambah? Dan bantuan ni insya-Allah cukup, tak akan kurang. Macam mana tu ustazah nak boleh bantuan seumur hidup ni? Iaitu hidup dapat bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selalunya berapa perkara kita akan sarankan kalau orang lelaki. Yang pertama, jaga solat 5 waktu, terutama juga terpulang. Masuk juga orang puan orang lelaki. Jaga solat 5 waktu, kemudian kalau boleh solat di masjid, kemudian hadir majlis ilmu. Allahu Akbar. Sebab semua itu adalah boleh mendatangkan sumber-sumber rizki yang tak disangka. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi, adalah beberapa orang ibu tunggal dan sebagainya. Dia kata, saya pergi ustazah kuliah dan sebagainya. Selama ni saya rasa tak cukup seumur hidup. Sekarang ni hidup saya cukup. Rupanya hidup dia tak berubah bertambah duit ke tak. Tiba-tiba mari PT tak disangka-sangka. Dia kata, rupanya saya dah tahu ustazah, kenapa hidup saya selama ni tak cukup. Rupanya nafsu saya begitu besar. Saya nak apa orang boleh, saya nak apa orang beli. Akhirnya saya rasa tak cukup semua. Apa orang beli saya nak juga, sedangkan saya tak mampu. Akhirnya saya paksa-paksa, saya buat kerja lebih untuk mengikut hawa nafsu. Lepas dah dapat, nak benda lain pula. Tapi rupanya ustazah, bila saya pergi banyak dengar, saya hadir sendiri majlis ilmu, Allah tarik perasaan keinginan nafsu yang berlebihan. Akhirnya hidup saya rasa cukup semua. Saya tak rasa dah nak beli tu, nak beli ni. Rupanya perasaan nikmat kecukupan itu jauh lebih besar daripada nikmat bila kita dapat apa yang kita nak. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah saya rasa saya tak tahulah sampai pukul berapa ni. Sampai pukul 12 ya YB. Tinggal 10 minit lagi. Okey, ada tak lagi orang yang beli buku ni? Angkat tangan, ada tak orang yang beli dah buku ni? Okey, ada jual di luar sana. Insya-Allah YB kita sampai pukul berapa ni? Ustazah boleh buat pengguna untuk stok lah, ni nama dia YB Lambat Datuk. Okey. Subhanallah, Allahu Akbar. Siapa yang ada beli buku ni di luar sana, boleh buka muka surat yang mengelas sekali. Ini kesimpulan insya-Allah. Rupanya nak habis dah. Tadi kita mula pukul berapa ya? Pukul 10. 10.30 lebih kurang dah. 10.30. Baru sejam je ni. Sejam lebih tak? Ke lebih dah? Okey. InsyaAllah saya sarankan para muslimat sekalian, ibu-ibu, di luar sana ada, kita bawa lebih kurang dalam 1,000. Dalam ni ada 2,000 lebih. Kalau ikutkan tak cukup. Tapi saya harap cubalah dapatkan buku ni. Bukan nak puji sangat, bukan nak puji diri sendiri. Ini buku pertama saya kami tulis. Saya sebut kami tu sebab kerjasama dengan suami dan sebagainya. Dan buku ini subhanallah, tajuk dia Sahabat Dunia Akhirat, sebab saya nak jadi sahabat kawan kepada ibu-ibu sekalian. Dan pesanan dan tulisan yang dalam buku ini insya-Allah akan banyak sangat membantu. Ada beberapa bab yang sangat penting. Saya ingat nak baca sebenarnya hari ni, tapi rupanya dah. Bab-bab insya-Allah yang boleh beri kekuatan dan semangat. Yang mana kita akan jumpa beberapa kisah, yang kisah itu berikan kita kekuatan untuk menghadapi apapun ujian Allah. Kemudian yang kedua, ada beberapa hadis Nabi SAW
Yang mana hadis yang buku ini telah ditapis semuanya hadis yang sahih, kisah-kisah juga riwayat yang sahih, dan kita datangkan banyak dalil-dalil Al-Quran untuk kita lebih faham. Dan hadis Nabi tentang betapa besarnya pahala dan betapa kelebihan kita yang selalu diuji dengan Allah, sehingga kan Allah, Nabi sebut Allah akan membersihkan, menyucikan kita berjalan di atas muka bumi ini tanpa dosa, tanpa noda. Dan di sana juga Allah beri banyak khabar gembira tentang orang-orang yang sentiasa diuji, orang yang sentiasa diberi hidupnya musibah ataupun kesempitan hidup. Akhirnya kita rasa hidup kita ini sebenarnya adalah tanda cintanya Allah kepada kita, bukan tanda Allah tak sayang kita. Sebab Allah nak beri lebih lagi daripada dunia dan isinya, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta sama di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalanmu yang lurus. Jadi Allah makbulkan permintaan kita tu. Jadi jalan cerita hidup kita sekarang, insya-Allah jalan cerita menuju ke syurga Allah. Walaupun sedih, walaupun susah, itulah jalannya yang Allah lorongkan untuk kita. Sebab kita minta dengan Allah jalan yang lurus. Bila Allah nampak kita leka, Allah beri ujian supaya kita kembali semula di jalan yang lurus. Okey, siapa yang ada buku ni, boleh buka muka surat yang ke-173. 173. Kalau kita beli online, kena bayar online lagi, pos. Hari ni buku ni harganya RM25, ada di luar sana. InsyaAllah baca daripada awal sampai akhir. Masa yang diambil lebih kurang sejam setengah je, tak lama. Tak sampai 2 jam buku ni boleh habis dibaca. Sebab ia ringan, santai, tulisan kita buat besar-besar, mudah untuk kita baca dan sebagainya. Ayat ini surah Ghafir ayat 44. Surah Ghafir ayat 44 dah banyak dah kita sebut dalam kuliah, dalam ceramah. Tapi hari ni mungkin ada orang yang tak pernah dengar. Saya dah terima banyak testimoni, cerita-cerita, feedback daripada orang ramai melalui ceramah langsung ataupun melalui PM, FB, WhatsApp dan sebagainya. Bagaimana bila mereka mula beramal dengan ayat ni, kehidupan mereka berubah, bagaimana rezeki mereka berubah, bagaimana mereka boleh jadi bahagia insya-Allah dengan apa jua keadaan. InsyaAllah, tadi kan saya kata bagaimana hidup nak dapat pertolongan dengan Allah. Kesimpulan kita hari ini, kesimpulan ni saya diberi warning untuk simpulkan, supaya kita balik dapat ayat ni sepun jadilah, InsyaAllah. Dia tertulis pada muka surat 173. Kita baca sama-sama, boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, minum air sikit dulu. Bismillah. Okey, semangat deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sadaqallahul azim. Kalaulah tak beli buku ni, balik buka Al-Quran, cari surah Ghafir. Ada orang cari surah Ghafir tak jumpa, dia ada juga nama dia surah Al-Mu'min. 2 surah tu. Surah yang sama, surah Mu'min ataupun surah Ghafir. Kita nak baca sekali lagi, saya akan baca dengan terjemahan, kemudian saya sengaja tambahkan sikit di tengah tu. Kalau ikutkan terjemahan simple saja, tapi supaya kita mudah faham. Okey, boleh ya ikut lagi sekali. Lepas habis kita baca, kita akan berhenti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Aku menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku menyerahkan urusanku, masalahku, ujianku, rizkiku, kesedihanku, kebimbanganku, ketakutanku, kesedihanku, kesakitanku, anakku, suamiku, diriku, impianku,
hajatku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Sadaqallahul azim. Kaedahnya, contoh ayat ni bukannya kita tunggu masa-masa tertentu, bila-bila masa. Tiba-tiba je tengah sedih, ada masalah, masa tu kita pun baca wa ufawwidu amri ilallah. Aku menyerahkan masalahku ni kepadamu ya Allah. Kalau masa tu tengah sedih dengan anak, ya Allah aku serahkan ya Allah masalahku, urusanku, anakku ini ya Allah kepadamu ya Allah. Masa tu tengah hilang pitih, ya Allah aku serahkan ya Allah kehilangan duitku ni ya Allah, aku susah hati ni kepadamu ya Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya engkau Maha melihat keadaan hamba-hambamu. Allahu akbar. Kadang-kadang bila kita ada masalah, kita cerita ke kawan kita, mu dengarlah masalah aku ni, kita pun cerita lah sungguh-sungguh sampai nangis, sampai tiak, kemudian nangis, kemudian tiak, samalah tu dah. Lepas kita cerita masalah kita ke dia, kawan kita pun kata, aku dah tahulah nak tolong anak kamu, aku pun ada masalah juga. Allahu akbar. Manusia la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan semuanya datang daripada Allah. Tapi bila kita ngadu kepada Allah, kita tak perlu nak cerita detail. Tak perlu pun kita nak cerita, ya Allah mu tahu dah aku sedih sangat tadi masa jalan tadi tu tiba-tiba, tak perlu cerita. Ayat itu hujungnya ada cerita tentang sifat nama Allah Asmaul Husna, Allahu Basir, Allah yang Maha melihat. Bila kita baca wa ufawwidu amri ila Allah, aku menyerahkan ujianku, masalahku, kesedihanku, apa-apa kepadamu ya Allah. Sesungguhnya engkau lah yang Maha melihat keadaan hamba-hambamu. Kita akan rasa tenang, kita akan rasa tenteram, sebab kita tahu Allah Maha memahami kita. Allah tahu ketidakmampuan kita. Allah tahu bagaimana sakitnya hati kita. Manusia boleh kata ya aku faham, tapi rasa tu hanya Allah saja yang tahu. Allahu akbar. Mudah-mudahan selepas ini hidup kita dapatlah ujian apapun ibu-ibu para muslimat sekalian khususnya, lalu kita cepat-cepat menyerahkan kepada Allah, macam kita buat perumpamaan air tadi. Lagi cepat kita serahkan masalah kita kepada Allah, lagi cepat penyelesaiannya datang. Tapi kalau kita rasa kita boleh selesai sendiri, kita boleh fikir sendiri, lalu kita usaha sendiri, maka kita bimbang, Allah akan membiarkan kita, Allah tidak menguruskan kita. Lagi banyak kita mengadu meminta dengan Allah, lagi sibuk Allah menguruskan kita. Lagi banyak Allah beri perhatian kepada kita, sebab Allah sangat suka kepada hambanya yang suka meminta-minta, mencerita, mengadu kepadanya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini memberi manfaat, memberi barakah, ilmu yang bermanfaat yang boleh mengubah kehidupan kita, iaitu kembali hidup, meminta, bergantung kepada Allah. Hidup kita kalau dapat pertolongan Allah, semua masalah selesai, insya-Allah. Jadi kita menerima kehadiran YB Datuk Haji Yahya bin Ali, iaitu yang di-Petua Dewan Undangan Negeri Terengganu, YB speaker kita. Jadi insya-Allah YB telah pun sampai. Mudah-mudahan para pemimpin kita, YB kita dan semuanya diberi kesihatan, kekuatan, inayah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf salah dan silap para muslimin muslimat. Kepada semua saya mohon maaf di atas setiap kekurangan dan kesilapan. Terima kasih banyak-banyak di atas peluang yang sungguh istimewa diberikan kepada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis meragakan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Bahagia Ustazah Asmah binti Harun di atas mengerusikan ceramah kita pada hari ini. Kita berhenti rehat sekejap untuk bagi Ustil bagi membuat